Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam siri perbincangan berkenaan dengan minda CEO. Hari ini saya nak membincangkan tentang satu perkara yang sedang berlaku di dunia ini, iaitu peperangan di antara Rusia dengan Ukraine. Memang ianya berlaku di sudut dunia yang jauh dari kita. Cuma sebagai seorang CEO, biasanya dia akan memerhati isu-isu geopolitik ini, kerana kita kena ingat bahawa negara kita Malaysia ini ialah sebuah negara perdagangan yang banyak mengeksport barangan ke luar negara, dan kita juga mengimport banyak perkara termasuklah makanan. Jadi apabila berlaku peperangan di Ukraine, kita telah nampak yang pertamanya ialah tindakan Amerika serta Eropah yang telah mengenakan sekatan ke atas Rusia. Mula-mulanya hanya sekatan dagangan, tetapi sekarang sudah merebak kepada sekatan dari segi keuangan, akses bank-bank Rusia kepada platform-platform SWIFT yang mana menghalang mereka daripada memindahkan wang yang ada, menyekat rizab mata wang Rusia, walaupun mereka mempunyai dolar sebanyak 650 bilion, tetapi sekiranya itu disekat, maka mata wang rubel akan jatuh, dan ini telah pun berlaku. Dan sekarang kita tengok banyak syarikat-syarikat besar yang telah mengumumkan bahawa mereka akan memberhentikan operasi mereka di Rusia. Jadi apakah kesan kepada kita di Malaysia, sedangkan ini beribu-ribu batu jauhnya daripada kita. Tapi yang jelas, yang pertama, kita telah nampak bahawa harga minyak sekarang telah memuncak kerana Rusia merupakan sebuah negara pengeluar minyak yang besar. Jadi sekiranya ada sekatan ke atas pembelian minyak daripada Rusia, maka tentunya bekalan minyak dunia akan berkurangan. Walaupun ada banyak tempat-tempat lain di dunia yang membekalkan minyak, tapi kita kena ingat apabila harga minyak turun, maka pelaburan ke atas keupayaan untuk menggali, memproses minyak juga berkurangan. Jadi apabila ada keperluan yang tiba-tiba datang, banyak aset-aset minyak yang ada tidak dapat mengeluarkan minyak seperti mana yang dikendaki di dunia. Jadi apabila harga minyak naik, maka banyak lagi barangan yang naik. Mungkin di sini kita tidak berasa sangat tentang kenaikan harga minyak kerana RON 95 disubsidikan oleh kerajaan, harganya tidak naik setakat ini. Tetapi banyak lagi perniagaan lain yang terkesan, misalnya tenaga nasional. Walaupun baru-baru ini kerajaan membenarkan tarif dinaikkan untuk penggunaan komersial, tetapi itu sebelum berlakunya krisis di antara Rusia dengan Ukraine ini. Dan kos pengangkutan, iaitu untuk menghantar barang dari Malaysia ke luar negara ataupun dari luar negara ke Malaysia, juga akan naik. Syarikat-syarikat penerbangan misalnya terpaksa menggunakan laluan yang berbeza, mungkin lebih jauh, kerana sekarang ruang udara Rusia ditutup untuk syarikat-syarikat penerbangan dari negara-negara yang telah menyekat juga perjalanan penerbangan komersial dari Rusia. Jadi baru 2 minggu, mungkin ramai yang masih lagi tengah bersorak menyokong pihak-pihak yang tertentu, kerana itulah gelagat kita sekarang, lebih mementingkan kebahagiaan emosi, tidak melihat kepada fakta. Tapi seorang CEO kena lihat perkembangan ini dan kena cuba unjurkan sekiranya kedudukan ini berlaku dengan tempoh yang lebih berpanjangan, adakah perniagaan mereka tetap berjalan seperti sekarang ataupun kosnya akan naik, adakah pelanggan-pelanggannya akan terkesan. Dan sekiranya ini merupakan satu senario yang nampaknya mungkin berlaku, jadi apakah perancangan yang kita ada dan dilaksanakan pada hari ini untuk menangani cabaran-cabaran demikian. Jadi seorang CEO tidak boleh hanya menguruskan isu ataupun cabaran pada hari ini. Kita kena tengok ke depan, kita kena baca suasana dalam persekitaran, dan sekiranya ada risiko ataupun peluang yang terbit daripada itu, kita kena
tangani risiko dan mengambil peluang. Jadi yang saya nampak ialah tekanan kos. Ini merupakan satu perkara yang mungkin dalam masa sederhana ataupun jangka masa panjang akan terpaksa kita hadapi kerana peperangan di antara Rusia dengan Ukraine ini bukannya satu peperangan yang pendek. Sekarang Rusia berusaha untuk menawan Kiev, ibu negara Ukraine, dan apabila itu berlaku maka akan berlakulah pula peperangan gerila yang berpanjangan. Kita telah tengok apa yang berlaku di Chechnya, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Afghanistan, dan ini akan memberi kesan kepada negara-negara yang mana kita berdagang dengan mereka, mungkin kita mengeksport barangan kita kepada mereka. Jadi jika kita tidak mengambil peduli apa yang berlaku sekarang, mungkin apabila kesannya nampak maka ketika itu kita telah terlewat untuk mengambil tindakan. Jadi saya cadangkan kepada para CEO di luar sana, pada usahawan di luar sana, tengoklah perkembangan geopolitik ini kerana ia merupakan satu perkembangan yang agak besar, kesannya panjang. Ianya akan melibatkan ramai daripada kita. Salah satu contoh yang mungkin saya boleh sebut sekarang ialah minyak kelapa sawit. Walaupun harganya naik sampai RM8,000 setan, tapi kita kena ingat 2-3 tahun yang lalu harga minyak kelapa sawit murah. Apabila harga minyak kelapa sawit murah, maka syarikat-syarikat peladangan kelapa sawit mungkin mengurangkan baja, mungkin mengurangkan penjagaan pokok kerana mereka juga terpaksa mengimbangi di antara aliran tunai masuk daripada jualan yang kurang dengan aliran tunai untuk menjaga pokok-pokok mereka. Jadi sekarang walaupun harga memuncak, tapi bekalan tidak semestinya dapat naik dengan kadar yang sama. Jadi sebab itulah harga naik dengan tinggi, tapi dijangkakan bahawa ini tidak akan bertahan lama. Jadi jangan seronok sangat dengan harga kelapa sawit yang tinggi ini. Jadi inilah, tapi bila harga minyak kelapa sawit tinggi, maka harga barang makanan pun akan meningkat juga ya. Jadi ini akan menekan masyarakat dari segi kos kehidupan. Mungkin akan menyebabkan mereka tidak membeli barangan kita. Jadi kesemua ini kena dilihat dari cara yang holistik. Kita kena tahu rantaian bekalan kita, kita kena tahu rantaian nilai kita, siapa pelanggan kita, adakah mereka akan terkesan daripada isu-isu geopolitik seperti yang berlaku di antara Rusia dengan Ukraine ini. Dan inilah sebenarnya salah satu fungsi CEO yang penting, iaitu kita kena ada di atas perniagaan, kita kena memandang ke hadapan, kita kena tengok apa yang berlaku di sekitar perniagaan kita dan menetapkan arah tuju yang paling selamat, yang paling memberi keuntungan kepada perniagaan, tetapi dalam masa yang sama menguruskan risiko yang ada. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa isu geopolitik di antara Rusia dengan Ukraine ini akan memberi kesan pada perniagaan anda, maka cepat-cepatlah membuat strategi dan juga mengambil tindakan-tindakan yang perlu supaya perniagaan dapat berjalan tanpa menghadapi ancaman yang tidak kita bersedia untuk menghadapinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.